Untuk waktu ini saya nak bersama pula dengan Encik Muhammad Yazid Muhammad Yassin yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Bangsa untuk melihat dari sudut pandang ibu bapa pula bagaimana respon ataupun melihat kepada apa yang diumumkan oleh Menteri Kanan Pendidikan. Terima kasih Encik Yazid kerana sudi bersama dengan Astro Awani. Pertama sekali respon awal melihat kepada apa yang diumumkan oleh Menteri Kanan Pendidikan, seolah-olah ianya telah pun kembali seperti biasa. Kehadirannya dari segi SOP-nya juga semakin berkurangan dan pada masa sama peranan ibu bapa juga penting dalam situasi ketika ini dari segi kawalan kendiri anak-anak dan sebagainya. Pandangan Encik Aziz. Ya, betul. Pertamanya terima kasih kepada Encik Aris dan Astro Awani. So seperti mana yang kita lihat tadi, pengumuman daripada Dr. Radi Jidin, Menteri Pendidikan kita, seperti kita lihat SOP di sekolah sekarang ni amat dilonggarkan lah kalau kita lihat kan. Seperti mana yang diumumkan tadi, penjarakan di sekolah pun tidak perlu diamalkan atau tidak perlu dilakukan lagi. So aktiviti di sekolah seperti aktiviti kurikulum dah boleh dilakukan secara sepenuhnya. Kalau sebelum ni, kalau di sekolah SK Bangsa khususnya kita jalankan aktiviti secara atas talian. So sekarang ni bila Menteri dah umumkan aktiviti sukan dan kurikulum boleh dilakukan secara bersemuka. So sebenarnya ini merupakan satu perkara yang bagus. Yalah, anak-anak pun dah lama tidak bersemuka bersama kawan-kawan, maksudnya beraktiviti bersama kawan-kawan kan. So kali ni diorang dah boleh lah melakukan aktiviti bersukan dan kurikulum sepenuhnya lah. Tetapi macam kita lihat tadi, Menteri masih menggalakkan iaitu pemakaian pelitup muka. Itu adalah perkara yang bagus lah. Cik Aziz, antara perkara yang dinyatakan oleh Menteri Kanan Pendidikan adalah berkenaan dengan dari segi pengurusan murid bergejala dan positif COVID-19. Yang dinyatakan oleh beliau adalah untuk mengasingkan murid di bilik isolasi dan juga menjalankan ujian kendiri. Jika negatif, murid boleh mengikuti pembelajaran dan tetapi perlu memakai pelitup muka, dan jika positif, guru perlu menghubungi ibu bapa untuk menjemput anak mereka dari institusi pendidikan masing-masing. Pandangan Encik Aziz dalam situasi ketika ini, kerana kalau kita lihat apa yang dinyatakan oleh Menteri Kesihatan semalam juga, penilaian kendiri, kawalan kendiri sekarang ini banyak bergantung kepada kita. Jadi dalam situasi ini peranan ibu bapa itu cukup penting. Pandangan Encik Aziz melihat kepada dalam meneruskan kelangsungan pendidikan anak-anak di sekolah, kerana kita mahu mengelakkan berlakunya kluster COVID-19 sama ada di peringkat kelas maupun di peringkat sekolah sekalipun dalam skala yang besar. Pandangan Encik Aziz. Okey, berkaitan dengan apa yang diutarakan ataupun diunjurkan oleh Menteri kita, Menteri Kesihatan iaitu YBKJ, dan Menteri Pendidikan kita sebentar tadi berkenaan dengan apa yang dikatakan kalau pelajar bergejala perlu diasingkan, dan pelajar maksudnya kalau daripada segi pengasingan tu baguslah dilakukan. So kalau kita fikirkan sekarang ni adalah tanggungjawab sepenuhnya, kalau kita serahkan kepada sekolah pun tidak patut lah. So bagi pandangan saya adalah perkara ini perlu dititik beratkan juga oleh ibu bapa. Walaupun saya sebagai ibu bapa kita ibu bapa perlulah mengambil berat ataupun mengambil inisiatif untuk mengingatkan ataupun kita perlu menitik beratkan kesihatan anak-anak kita. Kalau sekiranya anak-anak bergejala, kita perlulah mengawasi anak-anak kita, dan kita perlulah ambil inisiatif untuk melakukan test kit sendirilah di rumah dulu sebelum kita membenarkan anak-anak ke sekolah. Perkara ini perlulah dilakukan oleh ibu bapa. So saya harapkan ibu bapa di luar tu samalah berpandangan seperti saya. So kita perlu titik beratkan kesihatan anak-anak. Kita tidak perlulah serahkan ataupun memberi tanggungjawab sepenuhnya kepada pihak sekolah. Seperti mana kita tahu sebelum ni di sekolah ataupun kementerian menggalakkan ataupun mewajibkan kita menjalankan test kit ataupun buat test kit kepada anak-anak setiap hari Rabu di sekolah kan. Tetapi sekarang ni bila menteri telah mengumumkan perkara itu tidak diwajibkan, hanya diwajibkan kepada pelajar-pelajar yang bergejala sahaja. So kita harapkan ibu bapa bersama-samalah mengambil berat berkenaan perkara ini. So saya harapkan ibu bapa tidak menyerahkanlah sebulat-bulatnya kepada pihak sekolah sahaja.
berkenaan perkara ini. Ya, Cik Aziz, kalau kita bercakap berkenaan dengan anak-anak ini, antara situasi lah yang boleh saya, jika sebelum ini kalau kita lihat dalam pemantauan ataupun observation rakan-rakan saya yang berada di lapangan, yang membuat tinjauan di sekolah dan sebagainya, antara isu bukan sahaja di dalam sekolah tetapi di perkarangan sekolah itu sendiri. Ada waktu nak naik bas, nak turun bas, nak tunggu bas keluar sekolah dan sebagainya. Jadi ini juga satu situasi yang boleh dikatakan agak membimbangkan apabila terutama kalau kita lihat anak-anak, mungkin kanak-kanak yang bersekolah rendah, yang mungkin terlupa nak pakai mask dan sebagainya kan. Jadi mungkin di peringkat PIBG sendiri, pandangan Cik Aziz melihat kepada perkara ini dalam memastikan bahawa ya kelonggaran SOP itu ada, tetapi tahap berhati-hati itu perlu dipertingkatkan bukan sahaja di dalam sekolah tetapi di perkarangan sekolah, di luar sekolah itu. Pandangan Cik Aziz. Betul, okey. So berkaitan dengan apa yang berlaku di luar sekolah, seperti mana yang kita tahulah, kalau kata di dalam sekolah tu pihak sekolah, pihak guru-guru, pihak pentadbir, bagi saya memang betul-betul menitik beratkan berkenaan dengan SOP yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pelajaran maupun Kementerian Kesihatan. Tetapi bila isu ataupun perkara di luar sekolah, so ini merupakan adalah tanggungjawab saya sebagai YDP ataupun PIBG bersama-sama dengan AJK PIBG yang lain, bersama juga dengan ibu bapa. So kita harapkan perkara yang sama yang dijalankan oleh pihak sekolah diharapkan berlaku juga di luar sekolah. Seperti mana yang kita fikirkan, kalau kata bila di luar sekolah tu keadaan ataupun suasana itu agak bersesak-sesak, so kita galakkan jugalah anak-anak kita terus memakai mask bagi kita mengekang virus ini. So kita faham walaupun kita sekarang ni dalam proses ke arah endemik, tetapi perkara ataupun SOP yang wajib ataupun yang perlu dilakukan yang utama adalah memakai mask. Kita menggalakkan anak-anak kita bila dah balik tu, yalah biasalah bila dah balik tu bersesak-sesak di dalam bas kan. So kita harapkan anak-anak kita balik terus mandi dan sebagainya. Tetapi di SK Bangsa saya cukup bersyukur dengan pengusaha bas, sebab kita selalu, macam saya sendiri selaku PIBG, YDP PIBG selalu berhubung dengan pengusaha-pengusaha bas agar pengusaha-pengusaha bas ni terus melakukan ataupun menjalankan SOP yang sebaik mungkin. So kita nampak pengusaha-pengusaha bas di SK Bangsa khususnya menjaga SOP ataupun penjarakan. So dia tidak menggalakkan anak-anak ni terlalu rapat. So sekiranya kapasiti bas tu boleh memuatkan 45 orang, so dia akan memuatkan hanya 30 orang dan sebagainya. Dia orang melakukan secara mengambil anak-anak secara 2 trip ataupun dua kali ambilan. So berperingkat. So ini adalah inisiatif yang saya fikir perlu dilakukan di luar sana, pihak PIBG bersama dengan pengusaha bas. So saya harapkan di luar sana pun PIBG, pengusaha bas bolehlah berbincang, sebab yalah bila di luar sekolah tu guru-guru still lagi ada tanggungjawab. Tetapi kita ni merupakan ibu bapa dan pengusaha bas adalah lebih bertanggungjawab lah bila di suasana ataupun di keadaan di luar sekolah. Ya. Cik Aziz, mungkin ada mesej kepada ibu bapa, penjaga di luar sana, termasuk anak-anak di pelajar sekolah sendiri, dalam tak kala kita mengakui bahawa SOP COVID-19 itu dilonggarkan, banyak kemudahan diberikan kepada kita, tetapi pada masa sama tahap berhati-hati itu perlu sentiasa ada. Dan juga keprihatinan terhadap situasi sekeliling, peranan ibu bapa, individu, pelajar itu sendiri juga memainkan peranan yang cukup penting. Mungkin ada mesej Cik Aziz. Betul, terima kasih Cik Arif. So yalah, saya sebagai ini, saya mengharapkanlah ibu bapa di luar sana, saya pun berpesan pada diri saya sendiri. So kita teruslah kekal maksudnya berjaga-jaga, walaupun seperti mana Haris cakap tadi, SOP ataupun garis panduan berkenaan dengan pelitup muka dan sebagainya dilonggarkan. So kita perlulah lebih berhati-hati, sebab bertambah-tambah lagi bila kita dah hampir dengan musim perayaan. So kita bila berjumpa dengan orang ramai, so teruslah bila berjumpa dengan orang ramai tu terus kekalkan SOP yang sedia ada. Maksudnya kita terus memakai pelitup muka daripada segi kesihatan. Kalau sekiranya ada kejiranan ataupun keluarga yang tidak berapa sihat, kita galakkan anak-anak kita terus menjaga penjarakan dan sebagainya. Kerap jaga kebersihan, cuci tangan dengan sanitize. Perkara itu perlu dikekalkan, so supaya kita risaukan
perkara ini akan berulang kembali ataupun kes ini akan bertambah bila ada musim perayaan. So kita harapkan, saya sendiri berpesan pada diri saya dan ibu bapa yang lain di luar, so teruslah berkekal dengan jaga kesihatan, jaga penjarakan, kita amalkan so yang seperti saranan oleh menteri kan. So kita jaga penjarakan dan sebagainya, jaga kesihatan. So itu sajalah daripada saya, insya-Allah. Baik, terima kasih Encik Muhammad Yazid Muhammad Yassin yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Bangsa mengulas berkenaan dengan mewakili rakan-rakan ibu bapa yang berkongsi pandangan termasuk nasihat susulan daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, kelonggaran SOP beberapa perkara diumumkan, banyak sebenarnya dari segi pelaksanaan PDP-nya, aktiviti-aktiviti co-curriculum, aktiviti secara fizikal di sekolah, pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan sebagainya masih lagi banyak disentuh dan perinciannya akan kami bawakan dalam buletin-buletin awani yang seterusnya.